Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به جناننا وأسع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi peluang kepada kita bersua di alam maya ini, yang tidak lain untuk kita sama-sama menimba ilmu, berkongsi ilmu, mendalami ilmu Al-Quranul Karim yang kita bincang berkenaan dengan ilmu qiraat daripada ataupun metode qiraat Nafi', riwayat Warash. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan pengajian kita, pembelajaran kita. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan semua dapat mengambil manfaat pada perbincangan kita pada malam ni dan diberi kefahaman yang baik tentang apa yang akan dikongsikan, insya-Allah. Semoga sihat afiat ya. Semua sihat afiat. Tempat Ustaz ni cuaca baik, cuma hujan turun. Baik jugalah hujan, jadi harapnya taklah melarat sangat sehingga kita terpaksa batalkan kelas. Harap-harapnya hujan rahmat dan semoga line tuan-tuan puan-puan semua clear ya. Okey, terima kasih kepada Kak Lina dan juga yang Ustaz hormati Datin Raja selaku pengurus kepada RH Qiraat Center yang memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama pada malam ini ataupun RH Qiraat Center kita disatukan. Ustaz kongsi apa yang ada dalam panggil apa yang pernah Ustaz belajar dahulu kepada tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan jadi panduan kepada mereka yang ingin bertalaki qiraat Nafi' riwayat Warash. Kita hari ini ataupun malam ni adalah merupakan pertemuan yang ke-10. Pertemuan kita yang ke-10. Panjang ya, Warash tak habis-habis lagi 10. Bila episod akhir, Ustaz pun tak tahu sangat bila episod akhir. Cuma Ustaz jangkakan lebih kurang 4 kali pertemuan lagi, paling-paling kuranglah 4 kali pertemuan ataupun mungkin tak sampai 4 kali ataupun mungkin lebih, tapi tak sampailah 10 kali, tak sampailah. Sebab perbincangan Warash ini dia banyak sangat manhaj dia, banyak sangat usul dia bandingkan dengan qiraat lain ya. Kalau Qulun tu sekejap saja, macam kalau Hamzah dia buat 13 kali dah selesai. Warash dia banyak. Walaupun banyak bagi Ustaz lah, Warash yang bagi Ustaz walaupun dia banyak usul yang paling Ustaz ingat. Alhamdulillah, dari segi manhaj. Yang lain tu ingat-ingat juga tapi ada yang miss. Kalau Warash tu insya-Allah kalau mengajar orang lelaki pun tak tengok di mushaf tu boleh tegur lah ada kesilapan apa. Sebab Warash tu memang Ustaz minat. Lepas bertalaki dulu Hafs, terus talaki Warash, minta dengan Syekh nak talaki Warash. Saya ambil masa tak lama waktu tu, lebih kurang sebulan setengah. Sebulan setengah dah khatam Warash. Kerana sehari juzuk, pagi sejuzuk, malam sejuzuk, tetapi bukan setiap hari lah, ada hari tertentu. Sebulan setengah, alhamdulillah khatam. Dalam proses itu kita banyak berbincang dengan sahabat-sahabat dan dalam masa bertalaki itu Ustaz dah mula juga
berkongsi apa yang kita ada. Itu adalah kunci dia. Macam mana kalau nak kita bagi, kita lagi mahir, kita lagi dapat menguasai, tuan-tuan dan puan, jangan kedekut. Jangan kedekut kongsi. Jangan kedekut cerita. Orang tak ada dengar pun cerita. Bukan maksud gitu. Maknanya kita cuba ambil peluang, maksudnya kita cuba ajar kepada, buka peluang kepada kawan-kawan yang nak belajar waras. Dari segi itu, kita dah pun latih kita untuk bagi penerangan. Cuma ingat satu je lah, jangan ajar ajaran sesat tu dah lah. Ya, jangan, kalau yang tak tahu, terus refer kepada guru yang lebih tahu ataupun pada buku untuk rujukan. Ya. Okey. Mukaddimah panjang sikit malam ni, sambil nak menjemput dan mempersilakan yang baru masuk. Okey. Tajuk kita pada malam ni masih lagi tajuk yang sama. Mungkin kita akan selesai pada malam ni tajuk berkenaan dengan bab yang ke-9, iaitu Babul Fath, Imalah dan Taklil. Tajuk ni memang tajuk panjang lah ya. Kita dah pun masuk sebenarnya dah pembincang kali ketiga ni. Babul Fath, Imalah dan Taklil. Okey, ini sambungan ya. Kalau merujuk kepada buku Ustaz, boleh lihat tajuk ini di halaman awal tajuknya pada muka surat 75. Untuk malam ni kita akan ambil perkara yang kedua. Poin yang kedua adalah di halaman ya. Okey, 90 97. 97. Tuan-tuan puan boleh buka muka surat 97. Nombor 2. Mula dari situ. Kita akan terus pergi sampai habis tajuk ini, insya-Allah sempat ya. Dan malam ni banyak formula. Tapi jangan bimbang, formula ini bukan nak suruh ingat terus malam ni, nak tuan-tuan puan faham saja. Sebab dia banyak ya, dia banyak. Jadi kalau kita tak tahu, kita akan rujuk buku. Kalau tak ingat, kita rujuk buku. Tak ingat rujuk buku, akhirnya insya-Allah nanti kita akan ingatlah bila dah berulang kali kita tengok tu. Okey. Baik, nombor 2 ini telah mana kita bincang yang dulu berkenaan dengan zilya yang boleh dibaca dengan dua wajah. Yang boleh dibaca dengan dua wajah, yang dibaca dengan satu wajah kita dah bincang sebelum ni. Tengok pada nombor 2 ini ialah berkenaan dengan daripada 10 surah yang kita sebut minggu lepas. Ada 10 surah di mana akhir ayat dia itu berakhir dengan zilya, dibaca dengan taklil satu wajah saja. Ingat tak? Macam wadduha, hanya satu wajah saja taklil. Wadduha wallaili idza saja, ataupun kita baca surah abasa wa tawalla an ja'ahu la'ma. Semua yang hujung-hujung ataupun berada di kepala tersebut ra'sul ayah, kalau jamak ru'usul ayi, ataupun kita mudah istilah sebagai akhir ayat, dibaca dengan satu wajah saja, taklil. Ya. Baik. Dalam 10 surah ini ada 38 kalimah. 38 kalimah zawatil ya yang dia tak terletak di ru'usul ayi. 10 surah yang mana kita dah sebut ya minggu lepas, tuan-tuan dan puan, 10 surah yang mana tu kita dah kongsi pada minggu lepas, iaitu boleh rujuk balik pada halaman 95 dalam buku Ustaz. Boleh rujuk semula muka surat 95 kalau nak tengok semula yang 10 surah. Jadi dalam 10 surah ini dia ada 38 kalimah zawatil ya, dia tak terletak di kepala ayat. Okey. 10 surah 38 kalimah zawatil ya tidak terletak di ru'usul ayat. Selain daripada kalimah yang akan nak sebut ni, lepas ni nak sebut 38 kalimah, selain yang tak disebut,
dia adalah merupakan dawatil ya yang berada di ru'usul ayy. Ini bukan nak suruh ingat, nak suruh nak maklum je. Nak maklum ada maklumat dalam diri kita tentang kalimah-kalimah dalam surah ini bukan semuanya dawatil ya berada di ru'usul ayy. Itu ceritanya. Jadi 38 kalimah itu sebenarnya beri 38 kalimah. Dalam surah Taha kalimah. Ini kalau tak terangkan pun orang panggil kalau tak terangkan pun rasa tak ada masalah sangat. Tak ada masalah sebab apa? Kita talaki kan kita tengok di Quran. Betul tak? Tuan-tuan dan puan-puan, talaki kan tengok mushaf. Tapi kalau orang betul-betul orang panggil mahir, dia hafiz, dia hafal Quran dan dia bertalaki dengan syekh pula memang syarat nak talaki dengan dia jangan tengok mushaf pun ada juga gitu. Kalau tak syarat itu, kalau kita letak syaratkan begitu tempat kita ni rasanya tak ramai yang boleh ngaji qiraat. Kan? Ada dengan syekh tadi nak ngaji qiraat boleh kamu kena hafal dulu 30 juzuk. Ada juga yang letak syarat begitu. Jadi kalau syarat itu praktikkan sampai tempat kita, rasa tak ramailah di kalangan kita yang boleh ngaji ya. Boleh ngaji. Kita nak lam yakuni pun kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Lam yakunil ladzina kafaru kan. Susah juga nak ingat tu. Okey. Jadi kalau kita tak bincang pun perkara ini kita dah orang panggil tak ada masalah sebab kita lagi tengok mushaf. Maknanya kalau berada di kepala ayat rusul ayat jadi taklil je lah. Kalau kalimah yang tak terletak di kepala ayat, maknanya itu kita akan baca dua wajah. Okey, 19 kalimah dalam surah Taha, kalimah ataka ayat 9, ataha ayat 11, litu jaza ayat 15. Jadi kalimah ini kalau kita sebut bukan berada di ru'usul ayy, maknanya dia boleh berapa wajah? Boleh dua lah. Kita boleh baca fathah ataka, boleh taklil ataka, ataha boleh, ataha pun boleh, litu jaza boleh, litu jaza pun boleh. Okey, terus yang keempat hawahu, yang kelima fa'alqaha, yang keenam a'ta, boleh a'ta, boleh fatawalla. Kemudian yang ke-8, yang ke-8 lari sikit yang saya punya ni. Ayat 61 ya. Ayat 61. Okey. Musa lahum. Musa lahum. Ini lari sikit. Okey. Tengok di buku ya. Tengok di buku kalau nombor 8 dalam buku saya ni Faraja'a Musa, ada lagi sikit. Yang ke-9. Macam lari semua pula. Okey, yang ke-9 semua lari, siapa tak perasan. Okey, tengok nombor je saya seperti yang kalimah-kalimah tu ada dekat sini. Qala lahum Musa, qalu ya Musa. Di slide Ustaz tu dia terbalik sikit. Maaf, right to left tu dia lari setting. Yang ke-10 dia lari nombor pun lagi. Khotoyana. Kemudian 14 wa ilahu Musa itu terbalik Fata'ala. Sekejap Ustaz betulkan terus, takut tuan-tuan tak nampak. Biasanya di dalamnya kalau Ustaz tak ambil picture, ni leceh sikit. Okey, tak boleh. Kalau Ustaz tak copy secara picture, bila paste dalam PowerPoint dia lari. Tak apalah Ustaz betulkan semula yang ni, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam buku Ustaz muka surat 98 ya, 98. Sekarang Ustaz baca nombor 15 ya, 15. Allahu fata'ala tu terbalik ya, terbalik. Fata'ala Allah. Nombor 16 an yuqda ilaika. Itu terbalik juga. An yuqda ilaika. Yang ke-17 wa'asa. Yang ke-18 ijtabahu. Yang ke-19 a'ma hasyartani 5. Terbalik.
lima Mungkin kat hasyar. tekanan atas tu aja tu kot Ustaz. Kat PowerPoint tu yang kat atas tu, yang bullet tu, yang ke kanan tu. Okey, macam mana Kak Lina? Boleh ajar. Okey. Okey. Oh, tak, Ustaz dah memang buat dah tu. Right to left. Itu dah memang right to left dah. Makna tu. Jadi biasa Ustaz guna picture. Okey. Tak copy secara picture. Jadi dia lagi setting. Okey. Ya. Baik. Kalau nombor ayat tengok dia nombor ayat lah 16, 10, 20, 50, 60. Yang ni pun dia lari daripada setting asal Ustaz. Okey. Baik. Semulanya boleh sebut dalam surah hari ini ada 19 kalimah yang bukan berada di Ra'sul ayat. Tidak berada di kepala ayat. Jadi faham di situ kita boleh baca dengan dua wajah, fathah dan taklil. Okey, fathah dan taklil. Okey, tengok yang berikutnya 8 kalimah dalam surah An-Najmi. 8 kalimah dalam surah An-Najmi. Ya, kalau datang 2 kalimah, 3 kalimah tu dia dah lagi setting. Nombor 1 fa'auha. Itu ayat yang ke-10. Nombor 2 yaksha id yaksha 16. Nombor 3 tahwal anfus, terbalik juga ayat 23. Dan nombor 4 Ustaz, kejap. Ya. Ustaz, yang Ustaz tunjuk dekat slide ni yang betul ke yang salah? Yang tunjuk di slide ni dia sebenarnya macam ni cakap salah lah sebab dia terbalik. Kalau dekat buku macam yang nombor 2 tu is dulu. Is yaksha. Betul lah maksud Ustaz. Di slide Ustaz tunjuk ni, slide Ustaz dia terbalik. Maksud terbalik. Ustaz terbalik yang dekat buku betul lah. Rujuk di buku. Yang di slide Ustaz tak betul. Setting aja sikit. Tapi dekat buku betul. Di buku betul. Kalau tengok di buku betul. Di slide Ustaz ni setting dia lari. Dia terbalik. Betul. Kalau dia 2 kalimah tu dia yang depan duduk belakang, yang belakang duduk depan. Okey? Sebab Ustaz paste dalam slide bukan picture. Biasa Ustaz ambil picture, ini Ustaz tak ambil picture, jadi paste dalam ni Ustaz tak terlupa tengok. Saya makan balik tadi kedudukan dia. Boleh faham ya? Jadi dalam slide ini ambil perhatian kalau 2 kalimah, kalau nampak di slide itu yang depan tu jadikan duduk belakang, yang belakang duduk depan. Ustaz nak betulkan semula ambil masa pula. Jadi Ustaz teruskan gini. Nombor 3 pun sama ya. Al-anfusu tahwa. Jadi terbalik. Tahwal anfus. Seperti mana dalam buku. Ziliyatnya ialah kalimah tahwa. Okey, kalimah tahwa. Nombor 4 tawalla man'an. Itu terbalik juga. Amman tawalla. Jadi kalimah tawalla itu adalah ziliyat yang bukan berada di kepala ayat. Jadi boleh baca dua wajah lah. Tawalla, tawalla. Nombor 5 wa'a. Okey, itu tak ada masalah lah. Tak terbalik sebab dia satu kalimah je. Wa'a'ta. Wa'a'ta boleh, wa'a'ta pun boleh. Yujazahu ayat 41. Dua wajah juga. Nombor 7 terbalik dia. Nah. Huwa aghna. Jadi boleh dua wajah. Wa'aghna dan huwa aghna. Nombor 8 farasyaha boleh, farasyaha, farasyaha pun boleh. Ayat 54. Jadi dalam surah An-Najmi ada 8 kalimah. Okey. Nombor ataupun berikutnya surah Al-Ma'arij ayat 31. 31. Ini sempat setting. Famani batagha kalimah ibtagha adalah ziliyat, dia tak berada di kepala ayat. Maklum di sini baca dua wajah lah. Famani batagha dan famani batagha, dua wajah. Okey. Kemudian 4 kalimah. 4 kalimah dalam surah Al-Qiyamah.
iaitu Bala ayat 4, Alqa ayat 15. Nombor 3, Aula laka. Terbalik ya. Aula laka. Jadi kalimah aula itu zilya, boleh fathah, boleh taklil. Balik juga, summa aula, kalimah aula boleh fathah, boleh taklil. Summa aula dan summa aula. Okay. Terusnya 3 kalimah dalam surah An-Nazi'at. An-Nazi'at. Nombor 1, ini betul. Hal ataka, kalimah ataka boleh fathah, boleh taklil. Hal ataka, ayat 15. Ayat 16, idnadahu, dan boleh baca idnadahu. Yang ketiga, kalimah wanaha ayat 40. Boleh baca 2 wajah juga. Wanaha, wanaha. Cuma kena ingat juga, walaupun Ustaz kata di sini boleh 2 wajah, tapi pastikan kita tak lupa. Kalaulah kalimah selepasnya mati, dia tak boleh taklil. Ya, tak boleh taklil, kita baca sambung. Contohnya wanaha. Ayat 40 sambungan dia wanahan nafsa, ada huruf mati. Jadi disebut tadi boleh 2 wajah, wanaha, wanahe, tapi bila sambung wanahan nafsa, dia tak boleh taklil kerana ada huruf mati depannya. Bila dia boleh baca taklil? Bila kita waqaf, bolehlah. Wanaha, wanahe, bolehlah 2 wajah. Ya. Okey. Baik, selesai sampai apa tadi, sampai surah An-Nazi'at. Dia tertinggal lagi, tengok ya. Dalam surah Al-A'la, saya tak masuk. Dalam surah Al-A'la ayat yang ke-12, alladzi yasla boleh baca 2 wajah, yasla dan yasla. Yasla dan yasla. Kalau kita baca fathah, kita kena tebalkan lam. Alladzi yasla. Kalau taklil, tipiskan. Alladzi yasla. Itu surah Al-A'la. Dan akhir sekali 2 kalimah dalam surah Al-Lail. Ustaz tertinggal dalam slide Ustaz ni. 2 kalimah dalam surah Al-Lail, boleh rujuk dalam muka surat 99. Okey. Iaitu kalimah a'ta pada ayat 5, fa'amma man a'ta. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau terus pergi tengok surah Al-Laili, buka terus pergi surah Al-Laili juzuk yang ke-30 tu, ayat 5. Ayat tu ayat 5. Namanya kalimah a'ta. Kalau kita kalimah a'ta itu dia tak berada di akhir ayat, dia duduk tengah-tengah. Nak ceritanya kalau yang duduk tengah-tengah ini dibaca 2 wajah. Boleh 2 wajah. Fa amma man a'ta, boleh. Fa amma man a'ta, boleh. Okey. Kemudian yang kedua ialah ayat 15, la yaslaha, pun bukan berada di akhir ayat. Jadi boleh 2 wajah. La yaslaha itu dengan fathah. Kita tebalkan lam, walaupun belum belajar lagi, tapi tak maklum, lam itu kena tebalkan kerana duduknya selepas shad. La yaslaha, dan boleh taklil la yaslaha. Okey, 2 wajah. Jadi boleh dikatakan kira rajinlah dimasukkan, makna termasuk daripada orang-orang yang rajin, termasuk daripada orang yang bincangkan pasal ini. Pasal apa Ustaz begitu? Pasal kalau tak bincang pun tak ada masalah, sebab kita tak lelaki kan, kita tengok Quran. Kita tengok Quran tu dia tak bukan berada di, jadi kita dah maklum benda ni. Cuma disenaraikan juga untuk perhatian bapa semua, ya. Ada 38 kalimah semuanya. Okey. Baik. Tengok pula yang berikutnya ialah beberapa perkara penting. Ini perkara penting. Nak masuk perkara penting ni, banyak sangat ni perkara penting ni, yang perlu diketahui oleh seseorang qori yang nak talaki bacaan Warash, nak belajar Warash, nak sibuk-sibukkan otak dia dengan Warash.
Betul, nak sibuk-sibukkan dengan riwayat Warash ni. Jadi kena ambil perhatian. Pertama, apabila Zilya dan juga Zirra. Zilya dan Zirra itu bertanwin, ada baris dua, ataupun selepasnya terdapat huruf sakin. Okey, ada huruf mati selepas, ulang balik. Maka tak boleh taklil kalau kita baca wasal. Okey, kalau kita baca wasal, kita jangan taklil. Tak boleh. Contohnya, contoh fatan yadhkuruhum. Tengok kalimah fatan yang merah tu, dia bertanwin. Dia zilya. Okey, dia zilya. Jadi bila dah bertanwin, dia tak boleh taklil. Dia cuma boleh fathah saja. Kalau kita baca wasal, fatan yadhkuruhum, tak boleh taklil fatai, tak boleh. Bila boleh taklil? Bila waqaf boleh. Kalau waqaf boleh fathah, boleh taklil fata, fata. Sama juga hudal lil muttaqin. Kalau wasal tak boleh taklil, hanya fathah saja. Hudal lil muttaqin, tak boleh baca hudal lil, tak boleh. Kalau boleh pun salah, ya. Kalau baca gitu salah lah. Tapi kalau kita wakaf boleh dua. Huda. Tapi masa talaki tak payah buat. Kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kita baca satu round. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tak payahlah rugi masa. Faham konsep gitu, nanti apa? Nanti kita memang jumpa kalimah yang bertanwin dan memang kita waqaf. Jadi untuk keadaan itu barulah kita buat mengikut kaedah. Kita tahu kalau tanwin wajah, ya. Kalau kita waqaf apa tak payah buat wajah waqafnya fathah taklid tak payah, ya. Nanti jumpa sendiri ayat yang khusus. Ayat yang ada keadaan ini. Wa ajalum musamman indah, samalah juga kalau kita sambung musamman indah tak boleh taklil. Kiltal jannatain, kiltal ini bukan tanwin tapi dia tak bertanwin tapi depannya mati. Kiltal lam mati. Jadi tak boleh kiltal jannatain. Kalau waqaf boleh. Tara al-jam'an, yang ni ketika wakaf pun saja bolehlah kita nak. Kalau kita wasal, tu seperti yang saya sebut tadi lah, tak boleh baca dengan wajah taklil pada al tu, ya, pada al. Tara al-jam'an tak boleh. Kalau wakaf boleh. Okey. Yad'unahu ilal hudatina. Jadi sini tak boleh juga baca taklil ilal hudatina, hanya fathah sahaja yang kita baca. Kalau waqaf baru kita boleh baca dua. Okey. Baik. Terusnya. Tetapi apabila waqaf padanya, maka dirujukkan kepada asalnya. Bagi lafaz yang boleh dibaca dua wajah, asalnya, maka boleh kita waqaf, ya. Kalau waqaf rujuk pada asal. Kalau tempat yang boleh dua wajah, bolehlah dua wajah. Okey. Contoh fatan yadhkuruhum hudal lil muttaqin, seperti yang dah Ustaz terangkan tadi. Okey, boleh dua wajah kalau waqaf. Taklid pada kaedah asalnya kita waqaf dengan taklid sajalah. Contoh pada zira, ya. Okey. Fatarul qauma fiha. Itu ayat dia, fatarul qauma fiha. Ada koma tu yang selepas zahirah tu dah salah, tak betul kan tu. Yang ni senang sikit kita nak. Okey, kita Ustaz tengok ini.
Fataral qauma fiha. Okey. Yang ni kalau kita baca wasal memang tak boleh taklil. Fataral qauma fiha. Tapi kalau kita waqaf pada fatara, kita nak baca berapa wajah? Jawapannya ialah satu wajah sahaja. Kenapa satu wajah sahaja? Sebab dia daripada kategori zira. Kita belajarlah, kita dah belajar zira ni hanya baca taklil saja. Jadi waqafnya fatara, fatara. Sama juga allati barakna fiha qurang. Yang ni pun sama, kalau kita waqaf kita hanya baca dengan taklil satu wajah sahaja. Qura. Kalau sambung tak boleh taklil. Okey. Itu maksudnya rujuk kepada kaedah asalnya. Okey. Baik, selesai yang pertama. Boleh faham ya? Yang pertama, kalau tak faham, tak jelas tuan-tuan dan puan-puan, jangan segan silu. Terus tanya ya. Kalau dapat jawab, ustaz jawablah. Kalau tak dapat jawab, ustaz jawab juga. Ustaz jawab tak tahu. Okey, nanti tanya jawapan kemudianlah ya, boleh tanya. Tak ada masalah. Okey. Baik. Yang kedua ni tuan-tuan dan puan-puan. Ni untuk perhatian penting juga. Yang kedua ini memang sangat-sangat penting. Kalau mereka yang nak bertalaki waras nak baca semua wajah-wajah mat badal 2 harakat, 4 harakat, 6 harakat, semua dia nak baca, maka dia perlu tahu yang ini. Perlu tahu yang ini. Kalau tak ingat lagi, tak ada masalah. Perlu tahu. Macam Ustaz dulu, memang Ustaz dah pernah sebut, di Quran Ustaz, juzuk 1 tu, juzuk 2 ke, memang penuhlah formula ini. Sebab tak ingat. Lepas tu dah ingat. Dah ingat tu tak tulis lagi lah. Ya. Yang kedua, sekiranya berhimpun mat badal. Ceritanya gini, kalau ayat itu ada mat badal. Dah kenal mat badal kan? Mat badal lepas hamzah ada alif, lepas hamzah ada waw ke, lepas hamzah ada ya, itu mat badal lah. Bunyinya a, i, u, itu mat badal. Okey. Dan dalam ayat itu ada zilya. Zilya tu yang telah kita takrifkan sebelum ni, definisinya zilya sebagainya. Jadi dia berada dalam satu ayat. Satu ayat ya. Tak ada tanda waqaf apa. Kita baca dalam satu ayat, maka dibaca dengan 4 wajah. Ini seumpama apa? Ini adalah sebagai untuk kita tahu track dia. Track dia. Bila kita tahu track dia, maka kalau nak baca dalam solat, kita tak baca semua wajah-wajah ni. 4 wajah ni kita tak baca dalam solat. Kalau nak baca waras dalam solat lah ya. Mana tahu nak tukar ya, nak tukar angin, nak baca waras yang si bapa jadi imam ke, ataupun kau ibu nak jadi imam untuk dia ke, untuk sama-samanya nak baca waras, kita tak baca 4 wajah, tapi kita akan pilih salah satu wajahnya. Bila nak pilih salah satu wajahnya, kita kena tahu track dia. Ya. Baik. Apabila mat badal mendahului zilya. Seperti firman Allah, tengok dalam surah Baqarah ayat 34. Cuba cari dalam surah Baqarah ayat 34, itu tempat yang pertama kita jumpa ada mat badal, ada zilya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Itu mat badal. Okey, kalau kita talaki, kita tak berhenti lagi li Adam. Ya, kita tak Adam. Kenapa tak berhenti lagi pada li Adam? Kerana tak ada tanda waqaf tu satu. Tak ada tanda waqaf. Ya. Yang kedua, kenapa tak berhenti? Sebab depannya ada kaitan dengan mat badal. Depannya apa? Depannya fasajadu illa okey, kerana itu kita tak waqaf lagi pada liam, kita akan pergi sampai pada aba. Bila pergi pada sampai aba, kita nak kena tahu apakah susunan wajahnya. Okey. Boleh faham ya? Ustaz, ulang balik tak Ustaz? Masa Ustaz kata fasajadu, saya tak tahulah kalau line saya ke apa, tiba-tiba macam hilang dia punya trill dia nak dengar kenapa. Okey. Okey, baik, ulang balik ya. Dalam ayat ini, kalau kita talaki waras,
Kita baca daripada awal, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Oh, kita tahu ini mak badal kan? Ini mak badal. Kita dah tahu mak badal ini boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tuan-tuan dan puan jangan tak boleh berhenti lagi li Adam. Kenapa? Kerana pertamanya waqaf. Ada tanda waqaf. Yang dua, kenapa tak berhenti lagi? Kerana depannya ada kaitan dengan mak badal. Depannya, iaitu hukum apa? Depannya ada fasajadu illa iblisa aba. Ada kalimah aba, itu zilya. Zilya ini ada kena mengena dengan li Adam. Jadi kita kena pergi sampai illa iblisa aba, nak di situ pun dah boleh. Okey. Jadi dia ada 4 wajah semuanya. Apakah 4 wajah semua? Tengok wajahnya seperti berikut. Senang je sebenarnya. 4 wajah adalah seperti berikut. Track pertamanya ialah kita akan baca mak badal 2 harakat kan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Itu 2 harakat. Li Adama fasadu illa iblisa. Bunyi ba ke be, tengok track dia. Track dia fathah. Aba kena fathah. Itu track pertama. Selesai track pertama, pergi track kedua, wajah kedua. Tengok di buku tu, di slide Ustaz, tengok nombor 2 tu dia buat apa tracknya? 4 harakat dah. Jangan pula kata, kenapa tak baca lagi taklil tadi? Itu track dia hanya fathah saja. Dia tak boleh taklil lagi. Okey, kita pun baca 4 harakat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Itu 4. Li Adama fasajadu illa iblisa. Nak fathah ke nak taklil? Tengok track dia. Kena taklil. Aba kena taklil. Jangan pula kata, fathah tak baca lagi. Tak boleh. Dia tak boleh. Sebab itu track dia tu. Toriknya macam tu. Okey. Baik. Kemudian dia baca 6 harakat. Baru baca 6 harakat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Itu 6 harakat. Fasajadu illa iblisa. Tengok track dia kena fathah. Lepas tu yang keempat, rupanya masa 6 harakat mak badal pada zilya boleh fathah, boleh taklil. Jadi inilah dikatakan kita rush dengan ke semua wajah-wajahnya. Tapi kalau kita baca dalam solat, macam Ustaz sebut tadi, pilih satu wajah je. Contohnya, puan nak baca dalam solat tu mak badal, kita dah set. Aku nak baca warash, aku nak pilih mak badal dengan 4 harakat. Kita pun baca, ya, Fatihah selesai, baca surah, ambil pula surah Baqarah. Ayatnya satu ayat ni je. Rukuk. Contoh kan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ambil 4 harakat. Fasajadu illa iblisa aba. Kita kena tahu itu track dia. Taklil aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tu kita dah bincang dah. Kalimah itu taklil satu wajah je. Kafirin. Allahu akbar. Rukuk habis. Faham? Pilih satu wajah je. Okey. Allahu akbar. Lagi lawan azan jap. Ustaz. Mushaf saya kalau yang baca satu taklil aja tu bulat hitam. Kalau yang baca fathah atau taklil tu warna merah. Tak faham. Tak. Saya nak maklum baca abe tu kan. Aba tu boleh baca 2 kan, fathah dan taklil. So dalam mushaf dia letak sebagai dot warna merah. Okey. Lepas tu dekat kafirin tu
kafirin tu dia letak dot warna hitam. Oh, okey. Gitu. Baguslah. Jadi kita tahu yang merah tu ada khilaf boleh baca dua wajah. Saya buka. Lah. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbana Sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarafa wa darajatul aliyah. Okey, Kak Ros tadi bagi tahu Qurannya memudahkan kepada pembaca. Di mana kalimah aba diletakkan tanda dot warna merah. Betul warna merah. Ya betul Ustaz. Macam tu ya. Warna merah. Maka dot ataupun tanda ini menunjukkan dua wajah boleh dibaca. Aba. Tapi kita kena tahu dia ada kaitan dengan mak badal tadi. Dengan mak badal ya bila betul. Boleh baca? Bila boleh baca dengan fathah? Bila kena taklil? Bila boleh fathah dan taklil? Tu kena tahu. Baik. Kemudian Kak Ros pula bagi tahu pada kalimah al-kafirin dalam Qurannya diletakkan tanda dot warna hitam. Warna hitam. Tapi yang Ustaz warna merah. Jadi yang Kak Ros tu lebih memudahkan pembaca. Bila warna hitam, fahamlah itu hanya satu wajah. Bila warna merah, ia dua wajah. Tapi masih lagi kita kena tahu kaitan dengan mak badal. Yang Ustaz tunjuk ni semuanya warna merah. Dua wajah warna merah, satu wajah warna merah. Ini betul-betul nak kepada kemahiran lagi lah. Tapi saya punya Ustaz dua-dua hitam. Dua-dua warna hitam? Dua-dua hitam. Qurannya besar. Dua-dua warna hitam ya? Ya. Okey. Jadi memang dia banyak cetakan. Ada yang bukan bentuk dot. Dia letak apa? Dia letak tanda bulat kosong. Ada juga yang letak bulat kosong, bukan dot tapi bulat kosong. Ada juga. Jadi penandaan itu adalah berbeza-beza mengikut cetakan terbitan daripada mana mushaf itu. Tapi yang pentingnya itulah, yang penting kita belajar usul ini, kita tak kisah sangat dia tanda apa-apa pun, yang penting kita dah tahu usul. Jadi walaupun kita tak merujuk sangatlah kepada tanda-tanda tersebut, kita baca mengikut usulnya yang kita dah belajar. Okey. Kita pergi pula. Kalau tadi mak badal berada di awal, yang sekarang ini pula dia terbalik. Maknanya zilya sekarang mendahului mak badal. Kita akan jumpa ayat patternnya macam ni. Fatalaqqa itu zilya. Adam itu mak badal. Jadi posisi berubah. Zilya berada di checkpoint pertama, Adam berada di checkpoint kedua. Maka wajahnya tetap 4. Dia cuma terbalikkannya aja. Diterbalikkan yang tadi je. Dia tak lari daripada yang tadi. Kalau kita tengok, pertama kita baca dengan fathah. Fatalaqqa. Berapa rakaat nak panjang fatalaqqa? Ini nak panjang berapa rakaat? Tengok dia jadi apa. Kalau jadi mat munfasil, dah confirm 6. Tak ada tawar-menawar lagi. Dia memang 6 kalau mat munfasil. Kalau dia bukan mat munfasil, dia mat asli aja, 2 rakaat je. Boleh faham? Itu tengok kalimah tersebutlah. Kalau kalimah fatalaqqa ini dia adalah mat munfasil, jadi kena 6 harakat. Tak payah fikirlah soal dia nak berapa harakat tu, sebab kita dah tahu mat munfasil 6 harakat.
Baik, pada Adam itu mat badal. Mat badal boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi bila baca fatalaqa dengan fathah, mat badal itu dibaca 2 harakat untuk track pertama, kemudian 6 harakat untuk track kedua. Faham tak? Mula-mula kita akan baca fatalaqa Adam, itu 2 harakat. Kemudian kita buat fatalaqa Adam, itu 6. Faham? Sebab zilya fathah. Okey, kalau kita baca taklil fatalaqa sampai dia kita buat 4. Tak boleh buat 2. Terus 4. Adam. Kemudian ulang sekali lagi taklil fatalaqa sampai di Adam, buat 6 harakat. Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Maknanya yang last kali tu baru kita teruskan pergi sampai habis lah. Ya, itu cara nak shortcut. Faham tak? Tadi yang pertama kita stop di Adam saja. Yang kedua pun stop di Adam, yang ketiga pun stop. Di itu wakaf intizari, wakaf yang kita berhenti untuk menunggu nak selesaikan wajah-wajahnya. Okey, boleh faham yang ni? Boleh ya? Okey. Dalam Quran pattern ni banyaklah kita jumpa. Ini sebagai contoh je. Panduan. Terus pergi. Yang ketiga ni pula ialah apabila berimpun. Banyak mak badal. Dalam ayat tu ada banyak mak badal. Atau banyak zatilya. Zawatilya lah. Banyak zawatilya. Maka dilihat pada mak badal atau zatilya yang berada di awal ayat. Kalau dia banyak, maka kita tengok yang pertamanya apa? Yang pertamanya baca apa? Okey, katakanlah mak badal pertama kita baca dengan qasr, 2 harakat mak badal. Maka seterusnya jumpa lagi mak badal, 2 harakat jugalah. Jumpa lagi mak badal, 2 harakat juga. Jumpa lagi beberapa lagi mak badal, semuanya 2. Kalau kita pertamanya kita buat 4, jumpa lagi mat badal, buat 4, buat 4, buat 4. Begitulah seterusnya. Okey, itu kisah mat badal. Begitu juga zatil ya. Kalau banyak dalam ayat tu zatil ya, pertama kalau kita baca dengan fathah, semuanya jumpa lagi zatil ya, fathah, jumpa lagi fathah, jumpa lagi fathah. Kalau kita dah taklil, awal-awal kita taklil, semuanya taklil, taklil, taklil. Ini untuk perhatianlah ya, untuk peringatan sekali lagi. Okey. Baik. Selesai yang ketiga. Yang keempat ini ialah apabila terdapat zatil ya dan maklin. Ini kisah kisah zatil ya dengan maklin ya. Duduk dalam satu ayat. Dia mendahului maklin ataupun dia sebaliknya. Maknanya zatil ya duduk depan checkpoint pertama, maklin checkpoint 2. Atau terbalikkan, maklin checkpoint pertama, zatil ya checkpoint kedua. Maka di sini 4 wajah boleh dibaca. Yang ni senang, yang ni tak payah bimbang sangat. Kenapa? Maklin tidak terkesan dengan zatil ya. Atau zatil ya itu tak terkesan dengan maklin. Maksudnya kalau kita baca zatil ya itu dengan fathah, boleh harakat B, 6 harakat pun boleh. Kalau ya itu 6 atau kita talikkan maklin duduk depan. Bacaan ayat ini pertama kita baca dengan fathah. Tsumma stawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bikulli syai'in. Itu 4 harakat. Alim. Kemudian buat 6. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ketika baca fathah zatil ya. Dan kemudian taklil
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء. Itu 4. Kemudian alim dan kemudian buat 6. Wa huwa bikulli syai'in alim. Itu kalau kita sambung teruslah. Tapi kalau kita dah wakaf pada sab'a samawat, kita settlekan dulu zatil ya lepas fathah tadi, kita buat taklil semastawa, fasawa wana, kemudian baru baca wa huwa syai', kemudian syai'. Apabila ingatnya mat lin dengan zatil ya ni tak ada kesan, tak seperti mat badal tadi. Okey, yang ni yang kedua dia kita terbalikkan. Mat lin duduk depan, zatil ya duduk belakang. Sama juga ya. Kalau kita baca mat lin 4, zatil ya boleh 2, tetap boleh 2, fathah boleh, taklil pun boleh. Kalau kita baca mat lin 6 harakat, zatil ya pun sama, fathah boleh, taklil pun boleh. Okey? Ini senang je. Baik. Yang kelima ni kita tambah lagi. Tambah lagi situasi yang agak orang panggil kritikal sikit. Apabila berhimpun mat badal, dalam ayat itu ada mat badal, dalam ayat itu sudah ada mat lin pula. Dalam ayat itu juga ada zatil ya pula. Ada banyak ya. Ada mat badal, ada mat lin, ada zatil ya. Bila dah ada mat badal, ingat mat badal ini dia ni memang cukup berperanan. Dia ni memang boleh menggugakkan yang lain. Menggugak istilah macam-macam. Dia boleh memberi kesan kepada yang lain, mat badal. Okey? Sama ada, tak kisahlah mat badal dan mat lin duduk depan daripada zatil ya, ataupun mat badal zatil ya itu duduk depan daripada mat lin, atau mat badal duduk belakang sekali daripada mat lin dan zatil ya. Maka jumlahnya 6 wajah. Okey, 6 wajah. Tuan-tuan dan puan-puan, bila talaki tu akan jumpa pattern-pattern macam ni, maka ingat dekat mana nak rujuk. Dekat mana nak rujuk, insya-Allah. Ini Ustaz dah ambil, Ustaz bukan Ustaz buat sendiri, tapi kita nakol, kita ambil daripada apa yang dah ulama-ulama tulis dalam bahasa Arab lah. Ustaz terjemahkan aja. Ya. Okey. Misalnya yang pertama, mat badal dan mat lin mendahului zatil ya seperti firman Allah ayat ini. Lengkap ya. Wama utitum. Utitum hilang baris depan hamzah tu. Tengok pada buku. Wama utitum. Itu mat apa? Utitum itu mat badal tu. Min syai'in, itu muka surat 103 ya. Syai'in mat lin. Famata'ul hayatid dunya, itu zatil ya. Maka wajahnya berapa? 6 wajah. So sebenarnya seperti berikut. Dia main dianya ialah mat badal tu. Berapa harakat kita baca mat badal. Kemudian kita kena ingat mat badal ini dengan mat lin ada orang panggil ada track dia. Mat badal dengan zatil ya pun ada track dia. Okey, tengok yang pertama, mat badal 2 harakat, sampai di mat lin 4 harakat kita buat. Wama utitum min syai'. Itu 4 ya. Ikut track dia. In famata'ul hayatid dunya. Kita fathah. Okey, selesai. Track pertama selesai. Kita baca yang kedua pula. Wama tengok kan, dia tulis 4. Titum min syai', itu pun 4 juga. In famata'ul hayatid dun. Tengok track dia, kena buat apa? Taklid dunya. Okey, taklid. Baik 6. Wama utitum, 6 tu, tu. Syai' min syai' tu nak buat apa? 4. Syai'in famata'ul hayatid dunya. Kena fathah. Okey.
Ulang lagi dengan apa? Wa ma 6 harakat. Titum min syai' 4 harakat. In famata'ul hayatid dun ya taklil. Yang kelima wa ma 6 ya. Utitum min syai' 6 juga. In famata'ul hayatid dunya. Itu yang kelima ya, yang kelima fathah dunya, kemudian buat apa? Taklil famata'ul hayatid dunya. Jadi rasanya tak ada masalah walaupun dia banyak, yang penting tuan-tuan puan faham nak baca ikut track dia tu. Ikut track tu kena tanda. Tapi bila kita dah faham kunci, sebenarnya dia tak susah. Kita kena ingat yang kuncinya je. Kuncinya apa? Kuncinya terletak pada mad badal. Yang tu je pada mad badal. Mad badal 2 harakat, mad lin apa boleh baca. Mad badal 2 harakat, ziliyah apa yang boleh baca. Lepas tu macam ya. Okey, ini satu pattern. Kita datangkan pattern yang kedua, mad badal dulu, kemudian jumpa zilya, akhir sekali baru mad lin. Akhirnya baru mad lin. Okey, susunannya sama juga, dibaca dengan di sini 6 wajah juga. Sebab dia terbalik, bertukar-tukar sikit je. Kalau mad badal 2 zilya kita fathah. Wa ataitumu itu mim jamak silah. Ihdahunna fathah. Pada syai'ah kena 4. Kemudian naik 4 harakat mad badal. Wa ataitum. Kemudian ihda kena taklil saja. Ihdahunna sampai di mad lin buat 4. Kemudian wa ataitum 6 harakat. Zilya ihda fathah. Mad lin 4. Kemudian sekali lagi wa ataitum 6 harakat. Zilya fathah. Mad lin 6. Badal 6. Wa ataitum taklil ihdahunna. Zilya mad lin 4. Kemudian mad lin 6. Jadi itu 6 wajah semuanya untuk pattern ayat yang mana mad badal duduk depan, lepas tu jumpa zilya, lepas tu jumpa mad lin. Okey. Baik. Terusnya ialah yang ketiga. Yang ketiga lain pula ya. Yang ketiga lain pula tapi masih berpusing wajah yang sama, iaitu mad lin pula duduk depan. Baru jumpa zilya, last kali jumpa mad badal. Last kali baru jumpa mad badal. Maka wajahnya yang kita nak jadikan main ayat ini ialah mad lin lah. Mad lin berapa harakat kita baca? Okey, mad lin 4. Kalau kita dah hafal dulu formula mad lin 4, mad badal berapa boleh baca, senang kita susun. Okey? Dulu saya pernah sebut ya. Mad lin 4, mad badal boleh 3 wajah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Okey? Baik. Kalau mad lin 6, mad badal hanya 6 saja. Okey? Baik. Sekarang kita tengok wa'lamu itu mad jaiz 6 harakat. Annama ghanimtum min syai' 4 harakat. Sampai di walidil qurba kena fathah dulu. Walidil qurba wal yatama. Bila fathah zilya, mad badal boleh baca 2. Okey, dan mad badal juga boleh baca 6. Mad badal tak boleh baca 4 ketika mana zilya baca fathah. Itu kunci yang sebelum ni. Mad badal tak boleh baca 4 bila zilya kita fathah. Okey, selesai. Nombor 1, nombor 2 selesai. Nombor 3 iaitu mad lin 4 harakat sampai di zilya kita nak taklil. Walidil qurba wal yatama. Bila zilya taklil,
maka dia memberi kesan kepada mat badal tak boleh dua. Tak boleh dua, kena 4 terus. Okey, kena 4. Dan juga mat badal boleh juga baca 6 harakat ketika ziliat baca taklil. Jadi 4 boleh 6. Selesai dah. 2 wajah di situ, yang tadi pun 2, yang ni 2, jadi 4. Okey, last kali. Last kali kita pun baca mat lin harakat. Syai'in. Okey, 6 harakat. Sampai di al-qurba. Al-qurba ni dia tak ada kesan pada mat lim. Maksudnya dia akan boleh fathah, dia akan boleh taklil. Okey, jadi kita akan baca fathah dulu. Qurba wal yatama. Tapi ingat pada mat badal ada kesan. Kalau dah baca ziliat fathah, mat badal boleh 2, boleh 6. Tapi di sini kita tak boleh baca dah 2. Kenapa tak boleh baca 2? Sebab dia ada kaitan dengan mat lin. Bila mat lin baca 6, mat badal hanya baca 6 saja, tak boleh 2. Walaupun kita fathah ziliat, memang boleh baca 2 harakat mat badal ketika fathah, tetapi dia diikat dengan mat lin kerana mat lin baca 6 harakat, maka mat badal hanya 6 harakat saja. Ziliat boleh fathah, ziliat boleh taklil. Jadi habis 2 wajah di situ, maka jumlah seluruhnya adalah 6 wajah. Tuan-tuan puan kalau tengok sekali, alah macam mana aku nak ingat ni banyaknya. Seperti berulang kali lah Ustaz sebutnya, jangan bimbang. Tak perlu ingatkan malam ni. Tuan-tuan puan faham tracknya, nanti bila jumpa ayat ni, tengok track ni, baca ikut track ni. Baca ikut track ni. Kalau nak talaki semua wajah lah. Tapi kalau nak talaki satu wajah pun, kena tengok track mana nak pilih. Nak pilih mat badal berapa harakat, track mana kita tengok mat badal baca berapa harakat, maka tengok pada track mana yang terkena. Okey? Okey, ini misal yang ketiga. Okey, baik. Yang keenam. Yang keenam, tadi yang kelima. Yang ni pula, yang ni surah Al-A'raf, khusus surah Al-A'raf. Kalau tuan-tuan dah ada Quran, depan tu tengok terus pergi Al-A'raf. Yang ni bukan jumpa, ini memang kita tak banyak kali jumpa. Jadi banyak kali jumpa dia tu tak berapa lekat lah ingat cara-caranya. Jadi tanda lebih awal. Ya. Ayat 26 surah Al-A'raf ini ada mat badal. Ya bani Adam, itu mat badal. Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari saw. Saw itu mat lin. Tapi yang ada perbincangan khusus pada kalimah sawatikum. Kita dah bincang sebelum ni. Sawatikum ni dia special pada mat badal. Depannya pula walibasut taqwa ada zilya. Okey, zilya. Baik. Wajahnya adalah seperti berikut. Pertama kita akan baca mat badal 2 harakat, ya. Tentu kita akan mula dengan 2 harakat. Ya bani Adam 2 harakat. Sampai di saw kita baca dengan qas mat lin. Maksud qas mat lin di sini ialah tanpa mat. Tak boleh panjangkan langsung. Sawa baca gitu je. Itu mat badal, maka dia akan ikut mat badal pertama tadi. Adam berapa harakat? Kalau Adam 2 harakat, sawa di situ pun 2 harakat. Sawatikum walibasut taqwa, dia kena baca fathah. Tak boleh taklil. Kenapa tak boleh taklil? Kerana dia dah diikat dengan mat badal tadi 2 harakat. Mat badal 2 harakat, ziliat tak boleh taklil. Itu kunci dia. Okey, selesai track pertama. Track yang kedua ialah kita akan baca mat badal 4 harakat. Ya bani Adam, sampai di sawatikum, masih lagi saw itu tanpa mat. Pada atikum, dia akan ikut Adam tadi berapa harakat. Tadi 4 kan? Maka sawatikum pun 4 harakat. Okey? Baik.
Itu yang kedua. Sampai di at-taqwa, jangan lupa at-taqwa kena taklil sahaja. Tak boleh fathah. Kenapa tak boleh fathah? Kerana dia dah diikat oleh mat badal. Kunci dia mat badal kalau baca 4, zilya hanya taklil. Okay. Yang ketiga, sekali lagi kita buat 4 harakat mat badal. Kenapa sekali lagi buat 4 harakat mat badal? Kerana pada sawatikum, rupanya ketika baca mat badal 4, sawatikum itu boleh juga baca 4 harakat mat lin. Saw, boleh panjang. Saw, atikum, tu 4. Atikum, kenapa atikum tu 4? Kerana Adam tadi kita buat 4. Jadi dia follow yang pertama. Sampai di walibasut taqwa, kalimah taqwa itu hanya taklil. Walibasut taqwa. Kenapa taklil? Kerana dia dah diikat dengan mat badal, 4 harakat, tak boleh baca fathah. Okey. Itu yang ketiga kan. Yang keempat mat badal kita baca 6 harakat. Ya bani Adam, 6 harakat. Sampai di saw tak boleh panjang, kena buat tanpa mat, saw. Ya, saw. Kemudian atikum, 6 harakat di situ. Kenapa tu 6? Kerana Adam dah dia macam 6. Jadi dia ikut yang pertama. Sampai di taqwa kita baca fathah. Walibasut taqwa. Kemudian kita baca taklil. Walibasut taqwa. Kenapa boleh fathah? Kenapa pula boleh taklil? Kerana mat badal. Lagi mat badal 6 harakat. Zilya, dia kunci dia dah gitu. Kalau mat badal baca 6, zilya boleh fathah, boleh taklil. Jadi main formula ini kalau kita ingat yang ini mat badal dengan zilya itu dah cukup. Kita jadi apa? Datanglah ya apa pun dia akan wajah-wajahnya insya-Allah akan betul. Bila contohnya kalau kita kata mat badal 2, zilya fathah. Mat badal 4, zilya taklil. Mat badal 6 harakat, zilya boleh fathah, boleh taklil. Ini yang kita kena ingat. Kemudian jumpa benda-benda lain-lain lagi tu, itu dia akan boleh baca ikut track dia yang betul lah, insya-Allah ya. Yang penting tadi kita jangan lupa. Okey. Ini yang ke-6. Yang ke-7. Yang ke-7. Ada berapa lagi ya? Yang ke-7 ialah apabila dalam ayat terdapat zatil ya dan mat badal dan badal yang kita wakaf padanya seperti firman Allah Taala, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kita pun wakaf pada ma'ab. Itu mat badal arid lisukun. Badal arid lisukun. Wajah-wajahnya seperti itu. Wajah. 10 wajah. Ini kalau macam ni ya, kalau kita dzalika mata'ul hayatid dunya, dia ada tanda waqaf. Tapi kita tak berhenti. Kita terus pergi lagi. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallah, kita terus lagi, maka kita akan terdedah dengan 10 wajah. Tapi kalau kita berhenti, dzalika mata'ul hayatid dunya, fathah. Lepas tu dzalika mata'ul hayatid dunya, taklil. Selesai. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ini badal arid li sukun. Buat 6, buat 4, buat 2. Selesai. Jadi senangnya wakaf lah. Tapi kalau nak mengada-ngada, nak baca semua wajahnya, 10 wajah, inilah wajah-wajahnya, 10 wajah. Boleh buat. Tak apa, kita terangkan. Lepas tu pilihlah. Nak cari yang banyak wajah ke, nak cari yang sikit, terserah. Ya? Okey, macam ni. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kita baca dengan fathah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kita buat dengan ma'ab 2 harakat dengan sukun mahad. 2 harakat dengan sukun mahad. Sukun mahad. Ma'ab walau bagaimanapun dalam susunan ini tuan-tuan dan puan-puan,
bila badal arid li sukun tu kita mulakan 6 harakat dulu. Kita buat 6 dulu. Husnul terus tuan ambil yang ketiga tu ya. Yang ketiga, faham tak maksud saya? Terus baca dengan yang 6 harakat. Husnul ma'ab. Sukun mahad ni maknanya matikan ba tu betul-betul mati, ya. Ma'ab, matikan, tak ada bunyi apa-apa lagi. Terus qalqalah je. Itu makna sukun mahad. Ya, mati semata-mata. Mati semata-mata. Okey. Kemudian kita yang keduanya kita buat dengan 2 harakat kita buat 6 harakat berseterong. Ambil nombor 4. Susunan buku Ustaz ni, Ustaz tak raikan yang badal arid li sukun. Cuma tak nak yang ikut badal arid li sukun yang panggil wajah menurun pun tak ada masalah. Kalau nak ikut yang buku ini pun boleh. Ada buku tak ada lah, Ustaz. Ya. Dalam buku tak ada lah yang ni, yang Ustaz Pamir ni, yang Ustaz Pamir ni dalam buku tak ada nampak ni. Dalam buku ni lain. Dalam buku tak ada. Ada. Dalam halaman halaman 106. yang ke 106. 106 tu lain juga dia punya isi dia. Kalau nombor 3 tu, nombor 3 tu isi dia dunia tu fatah. Okey. Okey. Baik, 105. Ustaz dah ada miss ni. Ada miss kejap dalam 105 page. Tuan-tuan dan puan tengok dalam muka surat 105. Saya tunjuk. Okey, salah. Baik, Ustaz tunjuk yang lain. Ustaz tunjuk ni dia tak payah guna yang ni. Betul tu, tak perasan tu. Okey, Ustaz tunjuk yang lain. Dekat. Okey. Sekarang ni nampak apa Sekarang ni nampak yang betul lah, yang ni betul lah. Nampak ni ini daripada buku. Okey. Baik, yang ni betul. Okey, yang ketujuh. Terima kasih Kak Yati. Okey, yang ketujuh Ustaz cerita sekali lagi ya. Ini kopi masuk dalam slide dah tersilap kopi tu. Sekali lagi Ustaz sebut. Dalam ayat ini ada ad-dunya. Nampak tak? Ada ad-dunya ma'ab. Ma'ab ni dipanggil badal, arid li sukun lah. Okey. Kalau kita waqaf ma'ab, dia yang mana kita baca daripada zalika mata'ul hayati dunya wallah, terus ayat lagi sampai di husnul ma'ab, kita akan baca badal ziliat dengan fathah, ma'ab 6 harakat, lepas tu 4 harakat, lepas 2 harakat, selesailah. Seperti biasa kan? Ma'ab 6 4, tak ada masalah lah. Okey, boleh. Kemudian kita taklil. Dzalika mata'ul hayati dunya. Kita taklil. Wallahu indahu husnul ma'ab. 6. Kita buat 6. Lepas tu husnul ma'ab buat 4. Lepas tu husnul ma'ab buat 2. Menurun. Selesai. Okey, selesai ini. Baik. Ini dipanggil kita wakaf ini semua. 6 wajah ini kita matikan huruf ba di hujung, disebut sebagai wajah sukun mahad. Ya, sukun mahad. Dipanggil apa? Sukun mahad ni maknanya tanpa kita buat raum, tanpa kita buat ismam. Tak ada. Diistilahkan juga sukun mujarrad. Semata-mata mati. Okey. Kalau kita nak baca dengan kita ambil wajah raum, sekarang nak buat raum. Kalau nak buat raum, wajah-wajahnya seperti berikut. Ada 10 wajah. Ada 10 wajah, iaitu pertamanya kita baca dengan fathah.
Dzalika mata'ul hayati dunya. Fathah pada ma'ab. Pada ma'ab. Ini tak sama juga kan dalam buku? Satu lagi. Yang tak ada, yang tak ada. Ini dah siap ya? sama dengan buku ni. Yang satu Tak lagi. sama. Kejap kan. Sebab Ustaz ni ada file yang Ustaz tak delete. Tak delete tu. Okey, kejap. Tengok di buku, bagi yang ada buku, dia tak sama dengan slide yang Ustaz tunjuk ni. Sebab apa Ustaz letak yang dalam buku tu pertamanya dengan 6 harakat dalam buku. Di depan ni tuan-tuan tengok di skrin ni 2. Kan? 2. Betul? Mana ni? Tak, dia tak ada. Ni yang di skrin ni yang tak ada Ustaz. Yang dah Ustaz dah baca tak ni? Yang ni yang di skrin sekarang ni yang Ustaz dah baca tak ada. Yang tak ada. Yang tadi ni. Tadi ni. Yalah. Yang tadi. Okey, ni tadi. Okey, tak apa. Tengok di buku. Ustaz cuba buka yang di dalam PDF Ustaz. Kejap ya. Tengok dulu di buku. Kalau kita baca dengan fathah ad-dunya, maka pada ma'ab kita buat 6 harakat mak badal. 6 harakat mak badal. Ustaz tutup dulu ini. Tengok di buku. Sambil tu Ustaz cari dalam PDF ada 106. Kita akan baca dengan ma'ab 6 harakat. Ma'ab sukun mahat. Dia panggil sukun mahat. Matikan betul-betul 6 harakat. Itu wajah yang pertama. Kemudian kita baca dengan wajah yang kedua ialah dengan fathah lagi ad-dunya. Di ma'ab kita akan buat dengan badal 6 harakat ma'ab, tapi kita baca dengan raum dalam buku ya. Tengok dalam buku. Okey, Ustaz dah jumpa, Ustaz kongsikan di sini yang PDF. Maaf tersilap copy file lama yang tak diedit. Ini adalah file baru. Bahaya juga. Okey. Sama ya dalam buku ni, sama. Ni PDF. Sama. Betul? Sama ya? Sama dalam buku ya? Sama kan? Muka surat 106 sekarang ni. Okey, baik. Kita tunjuk ini. Sekali lagi ya, ad-dunya kita baca fathah. Maka pada ma'ab kita buat 6 harakat sukun mahat. Bila sebut sukun mahat, apa benda sukun mahat ni? Maknanya matikan huruf itu tanpa raum, tanpa kalau huruf itu ada qalqalah, bunyikan qalqalah. Kalau huruf itu bersifat hams, jadikan hams dan sebagainya. Itu sukun mahab. Ma'ab. Bunyinya gitu. Track kedua ialah kita buat mad badal, baca 6 harakat, badal arid li sukun, tapi dengan raum. Bila sebut raum, faham tak? Bila sebut raum nak buat apa? Bunyikan ba baris bawah 1/3. Bunyikan 1/3. Ma'abi. Bunyi B. Ma'abi. Itu raum. Tadi tak bunyi langsung. Tadi terus qalqalah. Ma'ab. Yang ni ma'abi. Bunyi. Faham? Itu yang kedua. Yang ketiga, kita buat fathah lagi. Ma'ab 4 harakat. Ma'ab. Bunyi B. Qalqalah sukun mahat. Okey, sukun mahat. Kemudian kita buat apa ni? Ya, masih lagi dengan fathah. Terus pergi dalam 2 harakat. Ma'ab 2 harakat. Dia tak ada wrong. Dia tak ada wrong. Wajah baca. 4 tadi, tak boleh buat wrong. Kita baca dengan 2 harakat. Ma'ab. Matikan ba, sukun mahat, ma'ab. Kemudian nombor 5, track nombor 5. Fathah lagi dunya,
pada ma'ab boleh ma'abi. Ma'abi. Faham? Okey. Yang keenam kita taklil. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Taklil. Wallahu indahu husnul ma'ab. Bunyi qalqalah sebab sukun mahad. Kemudian yang ketujuh kita buat raum. Ma'abi. Itu raum. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 kita buat 4. Wallahu indahu husnul ma'ab. Bunyi qalqalah. Sukun mahad. Nombor 9 buat raum. Husnul ma'abi. Boleh raum. Yang ke-10 kita berhenti dengan 2 harakat. Husnul ma'ab. Tak boleh raum. Okey, ini 10 wajah. 10 wajah ni tuan-tuan dan puan-puan semua, wajah-wajah di atas adalah sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, yang mana Syekh ini adalah penyusun kepada kitab yang masyhur bagi mereka yang belajar qiraat, namanya Al-Buduruz Zahirah. Kitab ni cukup masyhur bagi orang yang belajar qiraat lah, buku dalam bahasa Arab. Memang rujukannya Al-Buduruz Zahirah, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Dan begitu juga disebut oleh Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Mutawalli. Ini juga orang yang masyhur, terkenal. Syekh Mahmud Al-Husari pun ada sebut dalam kitab dia. Dan Dr. Ahmad Khalid Shukri. Ini wajah-wajah yang boleh dibaca. Kalau kita nak masukkan wajah raum, maka banyaklah jadi wajahnya. Kalau nak guna sukun mahad saja senang. 6, 4, 2, selesai. Ya, selesai. Okey. Boleh faham kan? Kalau nak tanya ingat, mungkin tak ingat lagi 10 wajah ni. Okey, selesai. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau ikut kepada Syekh Muhammad Ad-Daba', dalam kitab dia Hidayatul Murid ila riwayati Abi Sa'id, dia sebut hanya 9 wajah sahaja yang boleh dibaca. Di mana dia tegaskan bahawa mat badal mesti ditegah ketika waqaf. Kalau ketika waqaf tak boleh baca mat badal dengan 2 harakat. Sekiranya kita baca taklil zilya, berpegang kepada itu. Mat badal arid li sukun, kalau kamu baca taklil, misalnya kalau baca taklil zilya tak boleh lagi 2 harakat. Jadi ini Syekh Ali dia akan wajib. Walau bagaimanapun dia tak sebutkan sebab-sebab. Itu mungkin maklum kaedah seperti biasa yang kita dah bincang sebelum ni. Bila zilya baca taklid, mak badal tak boleh baca 2. Merujuk kepada itu. Tapi syekh-syekh yang disebut sebelum ini boleh baca dengan 2 harakat juga. Terpulang kita nak berpegang kepada yang mana. Kalau ustaz dulu, ustaz baca semua 2, 4, 6 harakat, ya, walau ketika wakaf saja. Kalau di tengah-tengah ayat memang kita akan follow track dia. Track yang seperti yang mana dah sebut sebelum ni. Okey? Baik. Kita tengok pula yang ke-8, ya, yang ke-8. Yang ke-8 ini berkenaan dengan apabila dalam ayat itu terdapat badal mausul. Badal mausul ni badal yang kita baca sama, ya, yang kita tak wakaf dekatnya. Dan di akhirnya ada badal arid li sukun. Akhir ayat tu ada badal arid li sukun. Tengah-tengah tu pula ada zatil ya. Seperti firman Allah Ta'ala surah Ar-Ra'di, alladzina, itu badal mausul. Wa amilus salihati tuba, itu zilya. Lahum wa husnu ma'ab, itu badal arid lis sukun. Maka di sini kita boleh baca dengan 7 wajah. Kiranya kalau kita badal arid lis sukun dengan sukun mahad. Faham ya sukun mahad? Kena bunyikan qalah aja, qalqalahnya aja. Tak boleh raum, tak ada ismam.
Track pertamanya ialah 2 harakat mak badal allazina amanu, 2 harakat pada tuba, tuba dengan fathah. Ma'ab 6. Itu track pertama. Track kedua buat 4 pula. Ma'ab. Track ketiga buat 2 harakat. Ma'ab. Habis 3 wajah. Kemudian kita naik badal mausul 4 harakat. Alladzina amanu wa amilus salihati tuba taklil. Tuba husnu ma'ab. Wa husnu ma'ab 4. Tak ada 2 lagi. Tak ada 2 lagi. Okey, kemudian kita baca dengan badal mausul 6 harakat. Alladzina tuba buat fathah, tuba sampai di ma'ab buat 6. Ma'ab. Kemudian tuba kita taklil, tuba lahum wa husnu ma'ab. 6 harakat juga di situ. Ini track dia. Okey, 7 wajah boleh dibaca. Kalau kita baca al-arid li sukun itu ini apa nama, cuma tambah ziliat je. Kalau masih ingat sebelum ni Ustaz sebut tak ada ziliat. Yang ni kita masukkan ziliat. Ziliat itu berkait dengan berapa harakat kita baca, maka dia boleh baca fathah atau taklil, bergantunglah mak badal. Okey. Baik, tetapi sekiranya ini last ya, sekiranya kita wakaf pada badal arid diskon dengan raw, tambah lagi 4 wajah. Tambah lagi 4 wajah kalau kita berhenti dengan raw. Apa dia tambahannya? Berserta apabila kita kasarkan badal mausul dan ziliat kita fathah. Itu wajah pertama. Nanti Ustaz detail di bawah. Okay. Yang kedua, kita tawassut badal arid li sukun berserta raw bila kita baca tawassut badal mausul dan ziliat kita taklil. Okey. Yang ketiga tambahannya lagi isba'. Isba' ni mana 6 harakat badal arid li sukun berserta kita raw bila kita isba'kan badal mausul dan ziliat kita fathah. Jangan bimbang, nanti bawah tu ada jadual. Yang keempat, isba' badal arid li sukun berserta raw kita isba' badal mausul dan ziliat kita taklil. Jadi ini 4 wajah tambahan kalau kita nak buat wajah raw. Maka dicampurkan semuanya, jumlahnya ada 11 wajah seperti mana dalam jadual ni. Banyak kan? 11 wajah. Ini kalau nak baca raw. Kalau nak baca sebelah, saya yakin kalau faham, tengok track ni boleh buat. Ya? Tengok track pertama. Amanu 2 harakat, tuba fathah mab sumat bunyab. Lepas tu yang kedua 2 harakat lagi, tuba fathah mab 4 harakat. Sukun mahad. Yang ketiga harakat lagi, tuba fathah 2 harakat mab. Yang keempat dia tambah wajah raw. Bermakna wajah raw itu boleh dibaca ketika 2 harakat saja. Faham tak? Ketika 2 harakat saja. Kenapa ketika 2 harakat saja pada ma'ab boleh baca raw? Sebab pada amanu baca 2 harakat. Cuba perhati betul-betul. Amanu 2 harakat kan? Yang ma'ab boleh tambah di situ. Wajah raw. Yang tadi 6, 4 tak boleh. Okey, kita tengok yang kelima. Yang kelima, amanu dah naik 4. Maka pada tuba, kunci dia kalau mak badal amanu tu 4, ziliat kena taklil. Ma'ab boleh 6, nombor wajah yang ke-6 boleh 4. Wajah yang ke-7 tambah raw. Nampak tak? Yang wajah ke-7 itu
4 harakat. Okey, nombor 8 pula. Amanu 6 harakat, tuba fathah, ma'ab 6 harakat, sukun mahad. Dan 6 harakat nombor wajah 9, 6 harakat tuba masih fathah, boleh buat raum pula. Boleh raum. Itu 9. 10, oleh kerana mat badal 6 harakat zilya, kunci dia kita dah faham. Bila mat badal 6 harakat zilya boleh dua. Mesti boleh dua. Fathah boleh, taklil boleh. Sekarang wajah yang ke-10 wajah taklil. Pada ma'ab boleh fathah, boleh sukun mahad, ma'ab. Dan boleh wakaf dengan raum, ma'abi. Bunyikan bi 1/3, ma'abi. Itu maknanya wakaf dengan raum. Okey, 11 wajah. Tanda terus dalam ayat ini, kalau baca nanti supaya kita untuk bila sampai ayat ini kita tahu boleh baca berapa wajah dan kita tahu cara nak buat tu macam mana. Okey. Itu ke-8. Alhamdulillah yang setakat yang ke-8 lah. Macam dah nak penuh dah memori tu. Ada lagi 9, 10, 11, 12 insya-Allah kita akan sambung pada pembincangan akan datang lebih kepada formula-formula yang tidaklah menyusahkan, kerana seperti yang Ustaz maklum kita boleh dalam buku kalau kita lupa. Okey. Baik, setakat ini ada apa-apa soalan? Nak tanya boleh? Okey. Balik kepada muka surat 102 tadi Ustaz. Muka surat 102 tu yang yang keempat dia punya tu, dia kata tadi Ustaz cakap yang apa kita baca tu sum mastawa tu sampai dekat samawat tu. Lepas tu kita buat dia punya, kita baca fatah dulu. Wajah. Lepas tu Ustaz kata habiskan yang tu dulu lepas tu baru sambung yang mak badal yang mak lin tu. Cara baca macam mana tadi Ustaz? Ya, mak lin. Betul. Okey, baik. Sekarang ni ini sebagai contoh aja. Sepatutnya Ustaz mencari contoh ayat yang mana tak ada tanda wakaf di tengah ni. Sepatutnya Ustaz akan cari ayat wakaf. Tapi oleh kerana Ustaz pun ambil daripada buku yang mana dia datangkan contoh ayat ini, so Ustaz masukkan contoh tersebut. Contoh inilah. Dalam ayat ini dia ada zilya. Ini zilya, dia ada maklin. Dia abaikan tanda wakaf ini. Jadi nak ceritanya gabungan zilya dengan maklin. Apakah wajah-wajahnya? Kalau kita gabung ke wajahnya seperti berikut. Maksud apa seperti berikut ini? Maklin dia tak terkesan dengan zilya. Maksud tak terkesan, dia baca fathah, maklin boleh 4, boleh 6. Kalau zilya baca taklil, maklin boleh 4, boleh 6. Tak ada halangan apa-apalah, tak ada tegahan apa-apa. Begitu je. Jadi kalau kita nak mengambil kira tanda wakaf, selesai. Tsumma stawa ila samai fasawwahunna, itu kita fathah. Berhenti di sab'a samawat, kita tak lihat pada maklin. Jadi kita ulang sekali lagi buat taklil. Tsumma ila samai fasawwahunna sab'a samawat. Habis cerita dia. Wa huwa bikulli syai'in alim. 4. Wa huwa bikulli syai'in alim. 6. Habis. Pindah ayat berikutnya. Faham? Jadi macam itulah. Tapi kalau kita baca terus sab'a samawati wa huwa, di situ kita akan buat 4 wajah inilah. Bergantung nak baca, nak talakinya macam mana, guru nak minta macam mana. Guru kata okey stop sini ada tanda wakaf, selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Okey. Boleh? Okey, boleh. Terima kasih Ustaz. Okey, baik.
Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Perbincangan pada malam ni selesai dengan banyaknya wajah-wajah yang kita dah kongsi pada malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan dapat manfaatnya dan menjadi panggil panduan kepada tuan-tuan dan puan untuk bertalaki, ulang kaji tentang rush ni. InsyaAllah. Kita akan sambung pula pada pertemuan insyaAllah. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma jahilna wa zakatila wa tawala wa atrafan nar waj'al ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah esok qiraat Hamzah. Terima kasih Ustaz.